أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du, ya ibadallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah dengan syukuran masykura, syukur yang tak pernah putus di atas segala rahmat
dan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Kita kembali berkuliah pada pagi ini dalam satu suasana yang dah semakin kita biasa, yang disebut sebagai norma baharu. Kita ni dah jadi norma baharu dah. Alhamdulillah, walau apa pun yang Allah Ta'ala aturkan, yang Allah turunkan, yang Allah qadakan kepada kita, insya-Allah kita cuba belajar menerima. Walau mula-mula sukar, susah payah, tapi lama kelamaan ia menjadi mudah sebab firman Allah Ta'ala, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta dengan kesusahan itu ada kesenangan. Allah ulang 2 kali. Kalau dalam Al-Quran kita akan jumpa ayat ini akan duduk dekat-dekat. Nah, yang mana Allah Ta'ala beritahu, setiap yang kamu susah itu kamu akan jumpa senang. Yang susah itu pasti ada kesenangan. Yakinlah pada janji Allah. Sebab Allah Ta'ala tak pernah memungkiri janji. Maka oleh itu kita terpanggil untuk sama-sama menyahut cabaran hari ini. Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang dah berumur, bukan tua lah yang berumur. Yang tak pandai nak gunakan aplikasi telefon pintar. Sekarang semua dah jadi pandai dah. Lebih asyik lagi. Apabila buka nampak gambar macam-macam. Alhamdulillah dah. Dah semakin pandai. Maktuk-maktuk pun dah semakin galik depan handphone. Gunakan yang terbaik nak. Gunakan untuk kebaikan. Ianya baik kalau kita buat dia baik. Tapi ianya jahat kalau kita buat dia jahat. Terpulang pada kita. Handphone dia macam kanak-kanak lah. Kita yang mencorakkan dia. Kan? Jadi Alhamdulillah. InsyaAllah melalui kemudahan yang Allah Ta'ala uruskan kepada kita hari ini. Kita akan masuk bersama-sama berkuliah dalam satu hadis. Iaitu insyaAllah kita akan baca hadis yang kelima. Muka surat 12. Bid'ah dalam urusan agama. Hadis kita tajuk bid'ah dalam urusan agama. Kebanyakan orang akan keliru dengan perkara yang disebut sebagai bid'ah. Kita cuba memahami bid'ah. Dan hadis ni hadis sebenarnya pendek. Yang panjang tu an tu yang panjang. Matan ni pendek saja saya kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahu Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Dia sebenarnya yang matan dia tu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa lahu ma laysa minhu fahuwa radd. Dekat tu saja. Yang lebih-lebih tu adalah din abang. Hadis ini diambil daripada Ummul Mukminin. Siapa dia? Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kata siapa? Kata Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mereka-reka di dalam urusan agama kita, ini sesuatu yang bukan daripadanya, maka itu tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat yang lain bagi Muslim menerangkan, barang siapa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang bukan perintah agama kita, maka ia tertolak. Inilah yang disebut sebagai bid'ah dalam beragama. Dalam urusan agama ada sesuatu yang kata baginda sallallahu alaihi wasallam yang mereka-reka dalam urusan beribadah. Urusan ibadah ni semuanya kita petik ataupun kita ambil daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lain daripada itu, maka ianya dianggap bid'ah. Dan bid'ah, apa maksud bid'ah ini? Rekaan. Tengok nombor 1 kat bawah tu. Satu nota diletakkan di bawah. Mereka-reka dalam urusan agama kita, maksudnya mereka-reka sesuatu yang bukan daripada perintah agama mengenai amal ibadah. Maka rekaan-rekaan itu dinamakan bid'ah dan ianya tidak boleh diterima, bahkan wajib menghapuskannya.
Adapun mengenai urusan kehidupan dunia yang tidak mengenai soal-soal ibadah dan syariat Allah, maka tidaklah mengapa. Bahkan terserahlah pada kita mengatur urusan kita dengan sebaik-baiknya, asalkan jangan melanggar batas-batas yang telah digariskan oleh agama kita. Yang mana Nabi SAW telah pun bersabda, sesuatu amalan. Amalan ni apa juga pekerjaan yang baik, yang bersangkut dengan agama, yang kita lakukan sehari-harian. Ya, itu dinamakan amalan. Amalan ni urusan pekerjaan. Ya, pekerjaan yang bersangkut dengan agama Islam ni, yang dibuat sesuatu yang Nabi tak buat. Ya, yang direka-reka, sesuatu yang tak pernah berlaku pada zaman Nabi dan juga para sahabat, maka kata Nabi fahuwa rad, ianya tertolak. Jadi kita tak pandai, kita tak pandai nak mengkaji yang ni Nabi buat ke, yang ni Nabi tak buat ke, maka dengan sebab itu alaika bil ilmi, wajib ke atas kamu untuk menuntut ilmu. Baru kita tahu Nabi ada buat tak yang ni, Nabi ada buat tak yang ni. Bertanya tentang ahli zikri, orang-orang yang pandai. Apabila kita tak tahu, kita tanya, macam ni Nabi buat tak? Macam ni Nabi buat tak? Bila kita tak dapat maklumat daripada hadis-hadis yang sahih, pekerjaan, amalan yang bersangkut paut dengan agama, Nabi ada buat, maka kita buat. Dan sebab itulah, maka timbulnya perpecahan di kalangan umat mutaakhirin ini. Ada yang mengatakan yang mana Nabi tak buat tu sesat. Ianya bukan terus sesat, sebaliknya bid'ah itu sendiri terbahagi kepada dua bahagian. Bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah yang berbentuk kesesatan dan bid'ah yang berbentuk kebaikan. Contoh yang diberikan, apa dia yang dikatakan bid'ah dalalah ini. Bid'ah dalalah itu sesuatu perkara yang Nabi tak buat. Walaupun membaca surah Yasin pada setiap malam Jumaat itu dianggap bid'ah, kerana tak ada hadis Nabi yang mengatakan baca Yasin setiap malam Jumaat. Tak ada. Memang tidak ada. Tetapi melalui hadis-hadis sahih baginda SAW suruh kita membaca surah, tak kira surah-surah apa yang dipetik daripada Al-Quran. Suruh baca setiap hari dan juga setiap malam. Maka kita khususkan bacaan Yasin pada malam Jumaat. Janganlah ianya menjadi satu kewajipan. Oh, tak boleh malam ni kena baca. Tak boleh tak baca. Macam tu tak boleh. Macam itulah dikatakan mengada-ngadakan urusan amal ibadah yang berkaitan agama dengan Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, kita paksa orang suruh buat, kita wajibkan orang suruh buat, itu yang jadi bid'ah tu. Tapi tak apa nak buat, tak apa, tak mau buat pun tak apa. Itulah kata kan, kalau kata malam Jumaat tu ada forum. Okey, dengan baca Yasin. Mana yang lagi baik, nak baca Yasin ke baca dengan forum? Baca Yasin tak apa. Yasin tu Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Mana-mana petikkan ayat Al-Quran. Bacalah. Tapi jangan kita wajib, tak boleh, kena baca juga. Kena baca juga. Itu tak boleh. Begitu juga dengan yang dianggap sebagai bid'ah ataupun sesuatu yang tertolak, tahlil. Tahlil. Nabi tak pernah buat zaman baginda SAW dulu. Nabi tak pernah buat. Tidak ada di dalam hadis tentang tahlil. Tapi kita buat. Baik, kita buat ini hasil daripada perbincangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mengatakan perhimpunan orang-orang Muslim di dalam satu majlis sementara menunggu dihidangkan makanan, daripada duduk merapu saja, bersembang kosong, maka lebih baiklah diisi dengan ayat-ayat suci Al-Quran, diisi dengan tahlil iaitu kalimah la ilaha illallah, diisi dengan selawat. Maka terciptalah satu rangkaian bacaan yang dinamakan tahlil. Jadi adakah ianya bid'ah? Ianya juga bid'ah. Tetapi bid'ah itu dinamakan bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Buat kerja baik. Jadi taklah sesat. Walaupun ada sesetengah pendapat mengatakan itu sesat. Itu tertolak. Okay.
Dan di antara contoh-contoh yang menjadi perbalahan mutaakhirin ini, zaman-zaman mutaakhir ni banyak urusan-urusan agama yang menjadi perbalahan apabila bangkit cendekiawan Islam yang hanya memegang sepenuhnya pada hadis dan Al-Quran dengan menolak ijma' ulama serta qiyas. Kita pegang hadis, kita berpegang pada Al-Quran, kita berpegang pada pendapat alim ulama, ijma' ulama, dan kita juga mengambil, meraihkan pendapat ulama melalui qiyas. Apabila keputusan permasalahan itu tak ada dalam hadis, tak ada dalam Al-Quran, maka kena qiyaskan. Kena diqiyaskan. Macam yang berlaku pada zaman kita hari ini. Ya, ramai yang kata bersolat dalam masjid, duduk berjarak 1 meter tu. Zaman Nabi tak pernah buat. Okey. Bila zaman kita buat, ianya menjadi satu bid'ah lah. Tetapi, tu kena tengok kias. Memang bid'ah sebab zaman Nabi tak pernah buat. Duduk berjarak. Tapi bila kita duduk berjarak tu, melalui kiasan orang cerdik pandai, ahli hukama, ahli umara, mengatakan apabila duduk berjarak itu dapat membasmi daripada penyakit berjangkit. Ambillah kiasan. Jadi sebab tu bila kita baca sekali lalu, bid'ah. Ini bid'ah, ini amalan ni. Tak boleh terus macam tu. Islam itu indah. Islam dah cukup indah, dah cukup cantik. Jadi kita jangan memperolok-olokkan. Yang menjadi bid'ah ini iaitu di antara amalan yang memang Nabi tak buat. Contohnya, mandi sunat safar. Mai bulan safar dikatakan sebagai bulan penyakit. Pasal apa pun kita tak tahu, difitnahkan kepada bulan safar itu bulan penyakit. Kalau kata orang nak pergi meminang, tunggu habis safar baru pergi meminang. Kalau nak kenuri pun tunggu habis safar baru buat kenuri. Ada mandi bulan safar. Ada bacaan-bacaan tertentu bulan safar. Walhal, zaman baginda, zaman ulama tabi'in, mereka tak pernah melakukan. Zaman-zaman sahabat tak pernah melakukan. Bila mai kepada zaman khurafat, memang baca ayat Al-Quran. Tapi mandi secara beramai-ramai. Kalau tak ada sungai, mandi laut. Tak ada laut, mandi telaga. Dengan menggunakan ayat-ayat yang tertentu. Tulis di atas pinggan lalu diletakkan dalam ayat-ayat tu buat mandian. Jadi ini dinamakan bid'ah. Walaupun dia menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, inilah yang dimaksudkan oleh baginda SAW. Amal ibadat yang dikerjakan mestilah menurut ajaran agama. Apa yang agama ajak, bukan tok nenek moyang kita yang ajak. Sebab tu kita ni awal-awal lagi mak kita hantar pergi belajar supaya kita reti. Kita faham. Apabila kita tak belajar, maka kita akan ikut. Inilah yang dikatakan di dalam kitab Jauhar awal-awal kita baca berkenaan dengan iman. Iman ikut-ikutan tu batal. Sebab apa? Sebab dia tak tahu dalil. Dia tak tahu apa, dia ikut saja. Dia tak tahu usul asal mana hukum hakam itu datang. Dia cuma ikut semata-mata. Maka itu dinamakan tertolak rad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya ditolak kerana ianya bukan diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada di antara amalan yang dilakukan oleh orang Islam kita, orang Islam kita melakukan satu amalan yang mana apabila hendak dibawa jenazah keluar daripada rumah, ahli keluarga, anak isteri yang ditinggalkan hendaklah melalui di bawah keranda sebanyak 3 kali. Lalu sekali, orang kan dah tanggung nak bawa jalan dah. Kemudian lalu sekali lagi, kemudian lalu sekali lagi sambil membaca Fatihah. Walaupun perbuatan tu nampak baik, baca Fatihah sahaja setiap langkah perjalanan. Tapi hak yang melalui ahli waris di bawah jenazah itu adalah bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat, yang memang Nabi tak pernah buat. Konon katanya ada ulama mengatakan untuk menghilangkan rasa rindu dendam anak isteri pada si mati itu tadi. Ini juga bid'ah. Ini juga bid'ah.
dolalah. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala hantar mai COVID bulan ni, ambil ubah siapa pun tak payah tengok dia berdarah bawa dengan kereta. Kita hanya boleh hantar dengan pandangan mata saja. Eh? Itu kata apa juga yang berlaku, musibah yang berlaku hari ni adalah daripada kerja manusia itu sendiri. Melakukan bid'ah yang terlampau besar. Okey. Salah satu lagi di antara yang disebut sebagai bid'ah dolalah yang diamalkan oleh umat-umat terdahulu ataupun mungkin tok nenek moyang kita. Nah. Ini dalam urusan beragama. Apabila seorang wanita melahirkan anak, melahirkan anak, nak bagi anak tu jadi seorang yang baik, terlepas daripada gangguan syaitan, terhindar daripada dampingan ahli-ahli sihir dan sebagainya, itu dengan mengikat benang hitam pada kedua-dua belah tangan si anak tu. Ataupun ada mereka ikat di pinggang. Ha? Dia pintai tu diikat. Dua-dua belah tangan tu ada. Kalau bayi-bayi dulu kita akan jumpa. Mereka panggil tangkai cacing. Apa yang cacing tu tak tahulah nak. Ada yang dia gantung di leher pun ada. Niat tu baik. Ya? Niat tu baik. Tapi amalan tu bukan daripada Rasulullah. Maka ianya dianggap sebagai bid'ah. Bid'ah itu adalah bid'ah dolalah. Ni yang kata Rasulullah. Sesuatu yang aku tak pernah buat. Yang bukan datang daripada hadisku. Dan juga bukan datang daripada Al-Quran. Bukan urusan kami. Malaysa minhu fahuwa rad. Bukan daripadanya, daripada Al-Quran juga hadis. Maka semua itu tertolak. Itu urusan. Kita jaga urusan kita. Kita tahu, kita lebih berhati-hati. Kerana sifat orang yang bertakwa sentiasa berhati-hati dalam melakukan amalan. Okey. Dan satu lagi amalan yang disebut sebagai bid'ah. Tapi bid'ah itu berbentuk hasanah. Apa dia? Sembahyang tahajud secara berjemaah. Tahajud secara berjemaah. Rasulullah tak pernah buat. Sahabat-sahabat tak pernah buat. Ulama-ulama tak pernah buat. Tabi'in tak pernah buat. Tapi kenapa kini dilakukan? Lebih kurang dalam 20 tahun kemudian ini dilakukan. Baik. Ini bid'ah. Tapi bid'ah ini bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Rekaan yang baik. Kerana apa? Kalaulah ahli bijak pandai itu tidak mengajar orang-orang awam cara macam mana nak mulai, dia pun tak kerti. Kalau sekadar baca, habaq, tapi tiada praktikal. Sekadar ada teori. Dia pun tak kerti. Maka dilakukanlah solat qiyamul secara berjemaah sebagai tunjuk cara sebenarnya. Amalan itu sebagai tunjuk cara. Bukanlah diwajibkan untuk setiap malam buat di situ. Tak. Sebab itu apabila ada tempat-tempat macam masjid-masjid di mana-mana karya 10 Ramadan yang akhir melakukan solat malam. 10 Ramadan yang terakhir mereka nanti melipat gandakan secara berjemaah. Maka itu dinamakan bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Kalau biar kat kita seorang-seorang mungkin kita lena. Ataupun mungkin kita tak pandai nak buat cara dia macam mana. Atau mungkin kita tak pandai nak munajat doa. Apabila secara berimam, imamlah yang akan memimpin doa. Apa yang imam minta, itulah yang kita minta. Jadi itu juga dinamakan bid'ah. Tapi bid'ah ini bid'ah yang menjurus ke arah kebaikan. Maka ianya boleh. Boleh dilakukan. Banyaklah kalau kita nak bincang tentang bid'ah ni. Tapi kata Nabi SAW satu pekerjaan yang bukan perintah agama. Yang ni tak ada sangkut paut langsung dengan agama. Maka ianya tak apa. Tak ada sangkut paut dengan agama. Contoh apa? Seperti kita naik kereta. Kita naik kapal terbang. Kita naik motor. Kita makan guna garpu, guna pisau. Kita makan guna chopstick. Yang tu bukan dinamakan bid'ah. Dolalah pun bukan. Hasanah pun bukan. Tetapi dia adalah satu amalan yang tak ada kait dengan agama. Nak makan. Nak makan. Jadi maka tak ada mengapa. Gunalah. Jangan guna camca. Rasulullah tak pernah guna pusudu. Tak pernah guna garpu. Rasulullah guna tangan. Rasulullah guna 3 biji jari saja.
Jadi benda tu tak ada berkaitan dengan agama, ianya berkaitan dengan hukum adat. Adat kita nak makan, maka kita bolehlah nak guna kayu ke, nak guna cangkui ke, nak guna skop ke, gunalah. Walaupun ianya bersifat bid'ah sebab tak ada dalam hadis. Ada tak dalam hadis Rasulullah makan guna apa? Dia ada guna tangan saja. Ni macam mana kita guna camca? Macam mana kita makan duduk di atas kerusi meja ni macam mana? Bid'ah dah. Bid'ah lah. Tetapi ianya bukanlah bersangkut paut dengan amalan. Maka tidak mengapa. Dia kata benda yang tak bersangkut paut dengan agama, tak ada apa. Nah. Jadi kesimpulan hadis ni, amal ibadah mesti dikerjakan menurut ajaran agama. Amalan yang tidak menurut ajaran agama tidak diterima oleh Allah. Segala amalan agama tidak boleh direka-reka. Amalan yang bertentangan dengan Islam hendaklah ditolak. Orang yang mereka-reka dalam urusan agama akan menerima balasan siksa dari Allah. Na'udzubillah. InsyaAllah di atas setiap pergerakan kita, kelakuan kita, amalan kita, kita sentiasa berhati-hati. Sebab itulah kita ni belajar setiap hari. Tak kira mana-mana guru, mana-mana saluran, dengan siapa juga yang kita berguru, kita belajar berpandukan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Bukan didatangkan secara rekaan. Bukan guru tu reka-reka. Nah? Sebab tu adalah penting apabila kita hendak berguru, kita kena ada kitab. Baru kita ada dalil, bukti yang kukuh. Yang ni mai daripada Al-Quran. Yang ni mai daripada Al-Hadis. Tak adalah kita nganga, dengar sampai tak ada apa. Kemudian tak ada bukti apa kita nak tunjukkan. Tak ada bahan untuk kita rujuk. Okey. Kita terus sambung dengan hadis yang ke-6. Sebab hadis tadi pendek saja nah. Kita sambung dengan hadis ke-6. Iaitu perkara syubhat dan peranan hati manusia. An Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubahati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushika an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima lillah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Daripada Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah terang dan sesuatu yang haram itu sudah terang. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara kesamaran. Ini yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang telah membersihkan diri, membersihkan untuk agama dan kehormatannya, tetapi saya tersilap. Maka barang siapa terpelihara daripada kesamaran itu, maka sesungguhnya bererti ia telah membersihkan untuk agama dan kehormatannya. Tetapi barang siapa yang terjerumus di dalam kesamaran itu, terjerumuslah ia dalam yang haram. Sepertilah pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan. Hampir sahaja ia tercebur ke dalamnya. Ketahuilah bahawa tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Ketahuilah bahawa kawasan larangan Allah itu ialah segala yang diharamnya. Ketahuilah di dalam tubuh badan itu ada seketul daging. Apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya. Dan apabila ia rosak, rosaklah segala-galanya. Ketahuilah, itulah hati. Hadis diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Satu hadis, perbicaraan hadis ini tentang sesuatu yang halal dan juga yang haram. Benda ni katanya benda yang nyata. Kata Nabi SAW dengan bersaksikan oleh seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir
dengan katanya, Nabi berkata terus, yang haram itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu nyata, bayyinun. Nampak dah yang nyata. Apa yang kita makan, sesuatu yang halal kita nampak nyata. Kita tahu, aku ambil bersumber daripada mana. Maka aku makan dia, aku minum dia, aku pakai dia, aku mandi dia. Semuanya bersumber daripada sumber yang halal. Nampak jelas, kita tahu sesungguhnya daripada mana datangnya. Itu yang dikatakan al-halalu bayyinun. Halal tak halal. Aku tengok dia sembelih macam mana. Siapa yang menyembelih. Kita tahu peribadinya. Okey. Haramun bayyinun. Begitu juga dengan yang haram itu adalah terang. Jelas. Nyata. Sesuatu yang haram kita tahu yang kita nampak ialah di antara dua najis yang Allah Ta'ala haramkan. Anjing dan juga babi. Kemudian binatang-binatang yang disembelih dengan tidak menggunakan nama Allah. Dan juga masakan-masakan yang dibuat dengan tidak menggunakan nama Allah. Yang ni dengan cara bukan Islam. Membasuh makanan, membasuh daging, membasuh ikan. Itu di antara perkara-perkara yang disebut sebagai haram. Kita tahu arak itu diharamkan. Benda yang curi haram. Saya duk tanyalah yang ni aku jumpa dia tu mencuri. Memang orang kenal lah dia tu take pit. Orang tu panggil take pit. Dia tak panggil take dada, dia panggil take pit. Dia menjual dekat saya, dia katanya. Kain batik. Baru lagi. Cantik batik Jawa. Selai RM10. Kalau nak beli di kedai RM25. Tapi beli kat dia dapat RM10. Di mana dia dapat gambarnya? Mana dia dapat? Tak tahu. Janji aku beli. Kita tahu dia tu memang kaki mencuri. Kita beli barang kan, curi. Kerana harganya lebih murah. Tu dia kata, haram tu nampak jelas nyata juga. Jelas dan nyata tapi dia meneruskan usaha tu. Dia buat juga kerja tu. Inilah yang dinamakan haram tu dah nyata dah. Tapi pesepah buat juga. Mana nak tahu, tak tengok pun dia pergi mencuri, dia main jual. Tapi kita semua tahu dengan kemasyhuran sikap dia. Dia memang suka mencuri. Bila dia pergi curi, dia jual. Kan ada kedai-kedai. Hari ni lah ni pencuri lah ni pelik-pelik. Curi pisang satu tandan. Dia tengok kita tanam pisang. Kita pun duk tengoklah pisang ni. Nampak dah tua dah, nanti boleh ambil lah. Kita bukan nak makan sampai satu tandan seorang pun kan. Kita berbagi kat jiran-jiran, kat sahabat, kat adik-beradik, seorang sesikat. Mai kita pun elok-elok nak pergi tetap pergi tengok tinggal pokok saja. Dia tak tebang pun pokok. Walhal pisang tak boleh berbuah 2 kali. Dah lah hang curi pisang. Hang tebanglah sat pokok tu. Esok ni kalau berbuah, kau hang nak mencuri pula lagi. Ni dah hang tak tebang. Dia tak payah berbuah lah pokok tu. Jadi, dia bawa pisang tu, dia pergi letak di kedai. Dia jual dekat siapa? Dia jual dekat orang yang jual goreng pisang. Dengan harga yang jauh lebih murah. Kita ni tak tengok, dia hantar pisang pergi kedai ni. Kita nampak. Dia hantar pisang pergi kedai ni. Bila kita tengok keadaan sedemikian, jelas. Jelas haram. Kita pergi beli. Aku tak curi, aku beli. Tapi hantar dok pisang tu. Orang yang mencuri, menjual dekat dia. Tahu? Itu jadi jelas. Tetapi kalau yang tak jelas di antara keduanya. Tak jelas halal ke haram ke dia. Maka itu dinamakan sebagai syubhat. Tak tahu. Kita tak tahu pun. Kata benda tu benda curi. Dah lepas kita makan, orang pun cerita. Maka itu dinamakan kita dah masuk sesuatu yang syubhat. Syubhat ni pun Rasulullah suruh tinggal buang. Jangan kita ambil. Ataupun sumber makanan. Mai kita nak makan. Dia kata, tak boleh benda ni. Benda ni dia dibuat oleh sekian orang. Dan orang tu macam ni. Maka itu nampak halal. Nampak benda tu halal. Tapi tak boleh syubhat. Contoh kata ayam. Ayam. Kita pergi beli di sekian tempat.
Dikatakan ayam tu bukan yang disembelih oleh orang Islam, tapi disembelih oleh orang yang bukan Islam. Memang kita sah-sah dah. Orang yang bukan Islam menyembelih binatang, kita tak boleh makan. Nah, walaupun binatang itu binatang halal. Nampak jelas yang ayam itu halal. Tetapi oleh kerana penyembelihan itu dilakukan oleh orang yang bukan Islam, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita dengar orang lah duk kata. Jangan duk pergi beli ya, ada tu ayam. Ayam dia bukannya kata dia sembelih. Ataupun orang Islam, tetapi orang bangsa asing. Nah, yang bukan Islam yang duk main hantar dekat dia sebagai pembekal. Mana aku tahu, aku kan nampak pun. Ha, nampak kah? Ha, itu yang dia makan syubhat. Aku nampak dan ramai orang pakai nampak. Ha, itu syubhat. Yang ni yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam agar kita meninggalkan perkara-perkara syubhat kerana makanan ataupun binatang yang disembelih oleh orang yang bukan Islam itu bukan lagi menjadi makanan halal, sebaliknya ia menjadi bangkai. Kita pun tahu nak bangkai itu bangkai itu haram. Ha, hati di dalam binatang yang menjadi bangkai itu ialah darah, bukan lagi ketulan hati yang halal dimakan. Begitu juga kita tahu di antara hukum-hukum yang haram, Allah Ta'ala nampak jelas, Allah Ta'ala terangkan, bentangkan kepada kita. Kita kena faham. Ini dia melibatkan hukum. Macamlah permasalahan kita kemarin, seorang sahabat yang bertanya tentang sesuatu yang jatuh di tengah jalan. Saya beritahu, jangan sesekali kita cuba mengambil, kecuali apabila benda itu amat berharga, kita ambil untuk war-warkan dan kita serahkan kepada yang berwajib. Apabila untuk dijadikan kegunaan sendiri, itu mengundang satu musibah. Apabila kita tak tahu tuan punya, tuan miliknya, dia menjadi syubhat. Nak kata haram, bukan kita pergi curi. Tapi kita mengambil sesuatu yang jumpa, itu adalah juga haram. Memang tak boleh. Kata bila kita belajar ni, kita akan jumpa banyak perkara-perkara yang haram. Dan banyak juga perkara-perkara yang halal yang boleh kita ambil pakai. Yang boleh kita beramal dengannya. Yang mana? Satu yang halal itu masih diragukan kepastian halalnya. Seperti seorang lelaki yang mempunyai isteri namun dia ragu-ragu adakah dia telah menjatuhkan talak kepada isterinya atau belum. Ataukah isterinya itu seorang perempuan hamba atau sudah dimerdekakan. Okey, benda syubhat. Ini huraian ulama melalui hadis ini, tapi dalam huraian yang lebih panjang tentang syubhat. Seorang lelaki yang berkahwin secara sah dengan isterinya. Kemudian dalam duk sembang-sembang bergaduh sikit dia terlafaz perkataan. Hang kalau tak mau dengar cakap aku, hang jangan duduk dalam rumah aku, hampir merambai duduk dengan mak hang balik. Dia kata macam tu. Dia cakap tu. Jangan duduk dah, dia kata. Kita tak boleh duduk sekali dah. Sebab apa? Sebab kita tak ada persefahaman. Tak ada rasa kasih sayang. Lah ni, hampir merambai balik duduk dengan mak hang. Okey. Itu dinamakan lafaz kinayah. Sebenarnya, dah jatuh dah talak. Dah terjatuh dah talak. Keadaan ini menyebabkan si lelaki itu tertanya-tanya. Jatuh ke tak jatuh ke? Jatuh ke tak jatuh ke ketika ini? Itu yang kata syubhat. Maka rujuklah pada pihak yang berwajib. Maka mereka itu akan meletakkan jatuh satu talak. Walaupun dia tak kata secara terang. Aku talak kamu dengan talak satu. Tak. Tapi dia kata hampir merambai. Aku tak mau tengok dah muka aku meluat. Sampai bila-bila jangan balik main dalam rumah ni. Jatuh satu talak. Jika sabit kesalahan pada pihak berwajib yang mendengar. Ini qadhilah. Kata jatuh. Apabila jatuh haram bersekedudukan bersama-sama dengan suami itu. Melainkan dengan lafaz rujuk semula. Itu yang disebutkan oleh baginda SAW tu. Benda syubhat ni kita rasa macam saya tak talak pun dia, tapi saya kata ambil balik umur-umur hang. Itu dinamakan sebagai sesuatu yang syubhat. Dan kadang-kadang pada benda syubhat ini kita rasa kita tahu, semua manusia tahu benda tu haram. Kemudian kita ni tak nampak, kita rasa ragu-ragu. Takkan haram kot. Hampa tengok ke?
Mereka kata mereka tengok. Tapi aku tak pernah nampak pun dengan mata kepala aku sendiri. Itu keraguan. Contoh lah, saya bagi contoh macam ni. Okay. Ini tentang ulama fiqh lah, tentang fahaman fiqh. Kita beli peti ais terpakai. Peti ais terpakai. Kemudian dalam hati rasa ragu-ragu. Peti ais ni siapa punya? Nak tanya tuan kedai, dia tentulah tak abang. Nah? Dan peti ais ini digunakan oleh orang yang bukan Islam. Kita ni balik main ke rumah duk melengum tengok. Nak guna terus ke atau nak basuh? Kita basuh. Tapi dalam hati timbul pula rasa was-was dalam hati. Takkan dia tak bubuh benda-benda yang mughalazah. Benda-benda yang mughalazah. Maka ketika ini ada rasa was-was dalam hati dia. Ada timbul rasa syubhat dalam hati dia. Maka ketika ini wajiblah dia sama. Wajiblah dia sama. Tetapi anda dia tak tahu. Memang dia tak tahu siapa punya. Dan dia pun tak berapa nak kisah. Aku tak nampak pun ain ketul najis itu ada di situ. Maka tak payahlah disama. Dia tak jadi syubhat. Dia jadi sebelah yakin. Halal bayinun. Terang dah. Elok, tak ada apa. Hampir sama kok sat lagi. Ni kata yang mewaswaskan. Hampir sama kok yang guna tu bukan Islam. Dia meletakkan ain najis. Nampak ke ain tu? Kata ulama fiqh. Selagi kamu tak nampak, maka tak payah sama. Macam kita nak pindah duduk rumah sewa. Orang yang pernah sewa itu adalah orang yang bukan Islam. Yang mana kalau kita tahu, terkenal orang yang bukan Islam itu, memang dia makan daging yang diharamkan. Daging babi. Maka ketika kita nak masuk, dah tak ada rumah lain dah, kena duduk juga rumah tu. Kita nak masuk menyewa rumah tu. Adakah perlu kita sama seluruh rumah sampai ke bumbung-bumbung, ke dinding-dinding? Tak payah. Pergi dekat dapur dia tu, nampak ada ain najis tu. Tak nampak kesan-kesan ain najis. Tapi hati dia rasa tak seronok, nampak berminyak dan sebagainya. Hati rasa cuak. Dia nak timbul rasa syubhat dalam hati. Ketika ini kata baginda SAW, apabila kamu dalam keadaan was-was ni yang memberatkan kamu ke arah benda tu haram, maka sucikanlah. Bersihkanlah dia. Benda yang kita tak tahu halal dan juga haramnya itulah yang dinamakan syubhat. Jadi benda syubhat ni tinggalkan. Para sahabat akan tinggalkan. Kita tengoklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila termakan sesuatu yang syubhat, walaupun baginda dalam keadaan lapar teramat sangat, dia sanggup korek rengkung dia. Dia korek sampai dia muntah. Bukan muntah sekadar susu yang diminum. Tetapi muntah segala isi perut apa yang ada. Yang sebelum tu sebab apa? Dia bimbang. Makanan syubhat yang masuk di dalam darah daging dia itu akan menyebabkan menjadi ketulan daging. Apabila menghasilkan daging, daging itu yang akan dibakar oleh Allah Ta'ala dalam bakaran api neraka. Dia makan benda syubhat. Macam dia makan racun. Dia korek. Sampai kepada tahap tu keadaan para sahabat ajma'in keseluruhannya, mereka yang sedemikian sebab Rasulullah pesan dalam pemakanan kena jaga, dalam pergaulan kena jaga. Okey. Dan was-was ni adalah satu penyakit. Was-was ni lah yang menyebabkan jadi syubhat. Kita tak nampak, kita dengar saja orang cerita. Boleh, yang ni boleh, makanlah. Yang ni tak apa. Hai, kedai tu tak boleh. Tokey dia bukan orang kita. Tokey dia non-Muslim. Dia letak di depan tu budak-budak Islam suruh berniaga. Tanya budak-budak tu. Budak-budak tu insyaAllah nanti beritahu. Islam dia kata. Tidak pun dia nanti abang. Makcik tak usah makcik. Sebenarnya kedai ni, kedai bukan Islam. Dia suruh saya jual saja. Budak-budak tu pun bagus dia nanti abang. Dekat. Dia beritahu dekat kita. Ini di antara yang dinamakan syubhah. Kesian dekat kita. Apabila kita tidak tahu keadaan ini, memungkinkan kita terjerumus dalam benda-benda syubhat. Sebab haram tu nampak nyata. Halal tu nampak nyata. Tetapi yang menjadi permasalahan ialah yang syubhat. Kemudian Nabi terus bersabda dengan katanya tentang perkara-perkara yang larangan. Okey. Kata Nabi SAW,
وقع قهر كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. Nah, seperti mana orang yang duduk dalam perkara yang syubhat ini, perumpamaan dia seperti mana orang yang mera'i. Ra'i ini pengembala kambing. Yang mengembala kambing dia di dekat dengan kawasan larangan. Okey, dekat dengan kawasan larangan. Setiap tempat tu ada kawasan larangan dia. Maksud dia tanah persendirian. Nah, tanah persendirian. Ada yang dia tuliskan kawasan larangan, tanah persendirian. Seorang pengembala kambing, dia bela kambing, kambing dia bukan tahu, no entry. Boleh masuk ke tak boleh masuk. Dia pergi bela kambing di tepi-tepi tu. Dan kemudian kambing dia masuk pergi makan dalam tu. Kita beli kambing, kita tak masuklah makan rumput dalam kawasan larangan tu. Tapi kita beli kambing daripada situ. Yang memakan makanan daripada kawasan larangan itu. Maka daging kambing itu nampak halal. Tetapi jadi syubhah kerana dia tumbuh daripada makan rumput di dalam kawasan larangan. Sebab tu dia kata tiap-tiap raja, tiap-tiap pemerintah dia ada kawasan dia. Nah, dia ada kawasan dia, maka kita tak boleh melanggar kawasan-kawasan tersebut dengan sesuka hati. Kalau orang tak kisah lah, dulu kalau orang tak kisah pokok orang, nyok yang jatuh, pokok kayu orang, cabai Melaka, ni tumbuh sendiri. Memang cabai Melaka tu mungkin burung yang bawa, ya? Burung yang bawa, kemudian dia jatuhkan atau dia berak, tumbuh pokok. Tapi dia duduk di tanah orang lain. Kawasan larangan. Bukan kau untuk tanam pun tumbuh sendiri. Tak apa yang ambil. Tak boleh. Ha, tak boleh. Kawasan orang, tanah orang. Janganlah duduk pandai-pandai. Kecuali lah kalau dia iklankan. Makanlah siapa nak makan. Ambil lah siapa nak ambil. Yang tu tak apa. Ini jangan duk pandai-pandai nah. Jangan duk pandai-pandai nak ambil orang punya. Sekalipun sedap nah. Saya ingat waktu dulu, nah, waktu saya tak mengenal halal dan haram. Ayah saya ni kalau musim durian ni, dia adalah pajak dusun durian. Nah. Uh, Biasalah dusun durian tu dia bukan nak berpagang kan, dia kan tempat terbuka. Bila mana buah dah masak, kita nak pergi kutip lah. Kami ni budak-budak nah. Biasanya akan kutip secara rambang. Nampak buah durian orang jatuh, dia kutip dalam raga. Kutip dalam raga. Nah. Dia ada buah daraga tu, sebelum ni nak kena cakap daun-daun dia tu buang. Waktu dah letak di atas pelantak tu, saya tengok, yang ni bukan buah kita, dia kata. Tak apa, ayah ambil pilah jatuh. Tuan dia bukan main pun, tak ada pun. Tak boleh biar busuk di kebun orang. Jangan kita makan. Tak boleh. Masa tu durian bukan mahal lah gula ni dah. Lepas tu, dia kata dekat saya, pergi hantar balik, letak tang mana yang kutip tadi. Jadi kebun tu jauh. Bukit tu tinggi dah. Saya nak pergi seorang-seorang mula lah. Dia nak takut. Dan syaitan pun nak main lah. Sat lagi ada rimau lah. Sat lagi ada tu. Masa hang ambil tadi tak ada pun rimau. Nak? Lepas tu nak buat pergi hantar tu. Saya ni duduk lama. Kat tengah jalan duduk fikir. Kalau aku lempak dekat sini bukan orang tahu. Ayah aku tak tahu. Nak? Kemudian lepas saya letak kat tengah jalan tu saya turun mai. Dia kata letak dah. Letak dah. Hai sat sangat. Jadi dia tahu. Nah? Dia kata jangan benda ni. Dia kata kita nak makan benda ni. Bukan nak makan durian. Tapi kita nak jual dia dah. Hasil daripada duit yang kita nak dapat itulah syubhatnya. Nah, pergi hantar balik, letak balik. Walaupun kita tak ada apa-apa buah. Saya kata, nah, kita ni apabila kita tak ada ilmu, kita akan bertindak ikut suka hati. Pergi ambil hak orang tanpa rasa bersalah. Pergi letak balik walhal kebun tu semak samun. Tuan dia tak pernah main pun. Kita duduk di mana-mana. Dia kata jangan ambil. Biar mereka, biar busuk, biar jadi tanah. Itu adalah hak orang lain. Jangan sesekali. Kecuali kalau dia beri kita keizinan. Dalam kebun dia pun tu banyak buah rambutan. Merah-merah. Pokok dia rendah-rendah. Allahu Akbar. Teringinnya. Dalam kebun hak yang kami ni. Pokok rambutan ada tapi tinggi-tinggi. Susahnya nak ambil. Bila lalu saja, tangan yang jahat ni nanti pocak ambil. Pocak ambil. Lepas tu, ingat dia bagi tahu dekat saya, dia kata, kalau ambil tu nak makan ke?
Nak makan lah kan. Ambil tu nak makan lah. Geram sungguh lah kawan tua ni. Rasa geram lah. Kalau tengok tu marah saja. Dia kata nak makan lah sebab tu ambil. Dia kata tak boleh. Bukan kita punya. Sebiji saja. Kut ni luruh segala busuk. Luruh di bawah pun bukan kita punya. Kembalikan semula dia kata. Nah, nanti kita kait ayam. Kita punya tinggi ayah. Tinggi pun tak apa. Yang tu kita punya. Sebenarnya kita nak mencari sesuatu yang halal tu payah. Nah, tapi kena didik hati. Kena didik diri. Waktu dulu kita tahu nah. Kita zaman dulu memang lapak belaka nah. Putik nyok pun kita kunyah habis. No? Pucuk-pucuk jambu kita makan. Pucuk-pucuk pelam hak merah-merah pun kita makan. Apa benda pucuk kayu semua kita kutip makan. Bukan macam sekarang makanan mewah. Nah, segala makanan. Ada pula frozen duduk dalam peti air keras tu. Hang bawa keluar, hang perangat. Punya senanglah makanan Allahu Akbar. Mewahnya hari ini. Cuma kita nak membezakan yang halal dan yang haram. Kita kena tahu dan kena faham tentang yang syubhat. Itu yang perlu kita terapkan dalam diri kita dan juga diri ahli keluarga kita. Walaupun kadang-kadang rasa marah. Awak lah benda ni benda haram. Datang benda haram pun jual buat apa. Awak apa letak sekali. Kami tak tahu maka kami terambil. Itu menyebabkan hati kita menjadi benar. Dan kata Nabi SAW, siapa yang Nabi jaga sangat benda halal, benda haram, benda syubhat ni. Sebab kita ada hati. Itu yang sambung hati ni. Ala wa inna fil jasad mudghah. Sebab apa kita nak kena jaga yang halal, yang haram, yang syubhat ni? Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana di dalam jasad itu ada satu mudghah, ada satu ketul daging. Setiap jasad manusia, dalam jasad manusia itu ada satu ketul daging. Yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, idza salahat jasadu kullu. Kalau baiklah ketul daging tu, kata Rasulullah, maka baiklah seluruh jasad tu. Wa idza fasada al-jasadu kullu. Kalau rosaklah mudghah itu, ketul daging tu, maka rosaklah seluruh anggotanya. Ala wa hiya qalb, kata Nabi, kalau hangpa nak tahu, yang itulah hati. Kita makan perkara yang syubhat, perkara yang haram, dia akan singgah ke hati. Perkara yang halal, dia akan singgah ke hati. Dia akan membesar. Maka itulah menyebabkan hati menjadi kotor, menjadi busuk, menjadi jahat, menjadi rosak. Apabila dia rosak kerana hasil pemakanan yang haram, maka rosaklah seluruh tindak tanduk dia. Perilaku dia, perkataan dia, bercakap yang bukan-bukan, akal dia, pemikiran dia, keputusan yang dia lakukan daripada hawa nafsu yang tumbuh daripada hati yang telah pun dijamu dengan makanan-makanan yang haram. Sebab tu Imam Ibn Hajar, saya pernah contoh dah. Kenapa dia dipanggil sebagai nama Ibn Hajar? Dia pernah lari naik ke bukit yang tinggi sebab dia tak boleh menghafaz. Dia tak boleh menghafaz. Dia cuba menghafaz satu hadis yang diajar oleh gurunya, Imam Himad. Ibn Hajar ni dia anak murid kepada Imam Himad. Dia jadi kecewa dengan diri dia. Awaklah aku ni bodoh sangat-sangat dah. Terlampau bodoh. Naik dia ke atas bukit yang tinggi. Masuk dia di dalam satu gua. Sambil menangis. Bebai kat diri sendiri ni. Kita ni kadang-kadang memang jadi bebai. Marah dekat diri sendiri. Awaklah yang susah sangat nak dapat ni. Kenapa yang payah sangat? Jadi dia duduk, dia perhati. Tengok di dalam satu gua yang dia sembunyi tu. Ada titisan air yang menitik setitik di atas hamparan batu sehingga menghasilkan lekukan. Jadi berlubang hasil daripada titik air yang menitik tu. Kemudian dia berfikir dengan pandangan mata hati dia melalui ainul yaqinnya. Kalaulah air yang lembut itu boleh membuatkan batu yang keras itu berlubang, apatah lagi hatiku. Apatah lagi hati aku. Jadi ketika tu dia bertekad turun semula daripada gunung yang dia sembunyi tu. Jumpa dengan Tok Guru dia. Hemat. Jumpa dengan Tok Guru dia. Tok Guru dia kata, mana pi hilang lama dia pun ceritalah dengan pandangan yang dia nampak. Maka Tok Guru dia kata, jaga ni dulu. Nak belajar, jaga hati dulu. Macam mana nak jaga hati? Jaga pemakanan. Jaga pemakanan. Yang halal, yang haram.
Hang ada makan sesuatu yang haram ke? Tak, dia kata. Dia makan semuanya yang halal belaka mengikut makanan-makanan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanya Himad kepada Imam Ibn Hajar. Apa yang hang makan? Tiap-tiap hari dia kata, setiap hari dia akan makan 3 biji tamar, kurma. Setiap hari mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan makan 3 biji tamar. Dan kemudian dia minum segelas susu dan dia akan mula belajar. Dia pilih hari tu guru dia belajar. Ya? Tapi pasal apa lah susah sangat dapat. Baik, kalau macam tu kita ni nak jaga hati. Maka carilah kamu daripada mana tamar yang kamu perolehi. Katanya, katanya. Tamar yang selalu aku dapat ini adalah aku kutip melalui perjalanan aku nak ke sini. Adalah tamar orang yang luruh-luruh. Dia bukan ambil di pokok, dia ambil di bawah. Yang jatuh-jatuh tu sahaja. Maka kata Imam Himad, tak boleh. Walaupun hak luruh jatuh di bawah tu, bukan kita punya. Ada tuan dia. Ada pemiliknya. Pokok tu pokok orang. Dan mereka pun bukan makan, jatuh di bawah. Biar busuk macam tu saja. Tak boleh. Busuk pun hak orang. Biar pikat orang. Elok pun hak orang. Biar pikat orang. Tak boleh ambil. Maka dengan selepas itu, dia kata nak buat macam mana ni? Dah lama dia duduk makan. Bertaubatlah kamu. Bertaubatlah kamu. Bukan nak beli korek dah. Kalau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia akan korek balik. Ni nak korek apa? Dia dah hanyut dah. Jadi dia kata maka bertaubatlah kamu di atas perkara-perkara yang telah pun kamu lakukan. Okay, kembali kepada kita hari ni. Kita mungkin satu ketika dulu dalam kejahilan kita pernah ambil rangai, tak kira siapa punya halal ke haram ke, kita tahu ambil ya, makanlah. Tak makan busuk lah begitu saja, sayang makan. Tak boleh, no. Tak boleh. Itu adalah haram. Balik membela ahli keluarga dengan hasil daripada haram, maka terhasillah, membesarlah mudrah yang kata Rasulullah. Di dalam daging kita itu, di dalam jasad kita ada mudrah. Daging itu adalah hati. Hati itulah yang akan memerintah jasad kita untuk terus menjadi baik ataupun jahat. Wallahu alam. Hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Ini kita memang terpalit dah. Perkara syubhah memang bersangkut paut sangat-sangat dekat dengan kita. Kita kena berhati-hati di dalam memilih perkara syubhah. Lagi satu tentang pakaian, apa yang kita pakai, no? Ini syubhat, lelaki. Yang diharamkan pada lelaki memakai pakaian sutera. Kemudian dia pun keluar main baju batik lawa-lawa. Okey, orang lelaki nak masuk majlis formal, dia tulis situ. Lelaki berpakaian batik. Batik ni sutera yang dicampur dengan benang biasa. Tak apa, lelaki boleh pakai. Itu syubhat. Dari segi pakaian, dia tak masuk ke dalam mulut. Jadi darah daging, dia jadi pakaian. Pakai pakaian syubhat. Kemudian bersolat dengan pakaian yang syubhat. Ini Rasulullah kata, tak boleh. Marah kalau orang dengar. Ramai. Mutakhir ini lelaki yang menghadiri majlis-majlis formal akan memakai pakaian batik sutera. Haram. Tak boleh. Kerana sutera itu adalah pakaian syurga untuk lelaki. Dia akan bagi pakai. Nak pakai sangat, tunggu masuk syurga. Nak pakai emas sangat, tunggu masuk syurga. Boleh pakai. Wallahualam. Okay, kita buka soalan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya pasal perkara ni lah. Macam kami kan dah buat gubahan ni. Hari tu baru-baru ni ada orang minta buat hantaran macam sumi lah, jenis jelly ni kan. Habis tu ada baki lagi lah dia punya jelly tu. Bila telefon hari tu kat dia, dia kata tak apa, simpan dulu. Habis lah ni benda tu tak boleh tahan lama. Kadang semut dia urung ke apa kan, macam kita ingat kita nak sedekah lah kat budak-budak. Tu kita niat nak beli lain, nak ganti kat dia kalau dia minta. Tapi lah ni bila telefon dia, nombor telefon tu tak angkat, tak ada. Okay, macam nombor telefon tu tak digunakan. Ni pun dah macam lebih kurang seminggu, 2 minggu dah lah nak masuk. Macam mana tu Ustazah? Okey, baik. Terima kasih. Benda ni,
dia memang hak dia lah. Nah, dalam apa yang dia upah kita tu, baki itu adalah hak milik dia. Jadi bila dah kita pun dah usaha panggil dia suruh ambil, dia kata nanti dulu, simpan dulu. Bila simpan memang sifat dia memang dia cepat rosak. Nah, kita nak bersedekah dengan benda yang bukan hak milik kita, memang kita tak boleh. Ya. Simpanlah sampai berkulat, letaklah mana tepi-tepi dinding tu, bagilah balik dekat dia. Kalau kita nak bersedekah kepada budak-budak pun, kena minta izin dia dulu. Tapi kemudian nombor pula tak ada. Nah, kita kata dah telefon dia, dah nombor tu tak digunakan lagi. Tiada dalam perkhidmatan. Apa yang akan berlaku pada suami? Kalau biar, dia akan rosak. Kita rasa sayang, membazir pula. Nah, kalau dibagi kepada kanak-kanak, tak boleh. Dia bukan hak milik kita. Kalau macam Kak kata tadi, nak bagi kemudian nanti kita ganti balik dekat dia. Nah, itu pun atas izinnya juga. No? Jadi tindakan apa yang terbaik, bubuh dalam plastik tu, gantunglah tepi-tepi tangga tu, nah? Gantunglah tepi-tepi dinding, tak kira dia main, bagilah hak yang berkulat tu. Sebab tak ada dapat keizinan daripadanya. Itulah satu-satunya cara Kak. No? Okay, baik. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Ana. Ustazah, Kak Ana ni duduk tanah sewa lah, macam duk bayar tiap-tiap tahun. Habis tu Kak Ana tanah lah pokok-pokok, buah-buahan, cabai lah. Adakah haram Kak Ana makan benda-benda tu semua? Okey, baik. Terima kasih Kak Ana. Kita bila duduk di atas tanah sewa, tanah sewa itu ada tuan punya, pemilik dia. Jadi dia bagi keizinan untuk kita duduk di situ. Diberi keizinan. Bila kita mendapat keizinan, maka kita boleh tanam, kita boleh makan, bahkan kita boleh bersedekah. Halal kita lakukan atas izin tuan tanah tu. Dia bagi keizinan untuk kita tinggal di situ. Kadang ada yang dia kata, duduklah anak cucu hampa boleh duduklah. Selagi ni cuma bayar hasil setiap tahun. Dia akan mengikuti hasil. Maka boleh tak kita menanam dan kita makan? Ya boleh. Kerana kita telah pun mendapat keizinan untuk duduk di situ dan makan segala hasil yang ada di atas tanah tu. Boleh nah? InsyaAllah boleh Kak. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ustazah ni nak tanya pasal makan lah, pasal buah-buahan kan. Katakan ABC ni adik-beradik bergaduh. Okey. Bila musim buah, dia orang macam biar buah tu macam gitu saja, tak ambil. A pun tak ambil, B pun tak ambil. Tu C ni memang saudara dia orang juga. Memandangkan buah-buahan tu terbiar macam tu, dia orang ambil. Adakah subhah ataupun tak baik ya? Yang C makan ni. Okey. Dia kena minta izin juga ke mana pun. Kena minta keizinan dahulu daripada A dengan B yang berbalah tu. Nah, bagi tahu ni hampa bergaduh. Buah ni sayang hampa tak ambil. Lah ni bagi akulah ambil. Sisi tu kata. Dia kata tak apalah abang ambil kat hang lah. Hang nak sedekah kat siapa ambil. Maka boleh kita ambil daripada biar membazir. Burung pun tak larat nak kutip makan. Nah, sepatutnya dimakan oleh manusia. Kita bagi tahu dekat si A dengan si B yang berbala ni. Rugi hampa berbala. Nah. Hak C ni cerdik. Minta keizinan, maka kita boleh ambil. Alhamdulillah. Itu tindakan yang kita boleh buat untuk menjadikan makanan itu tidak syubhah. Tapi kalau tapi kalau tak minta izin sebab macam dusun tu dekat rumah dia kan. Dia ambil lah, bila luruh dia ambil makan sama anak cucu dia orang lah. Macam tu. Tak boleh lah kan? Tak boleh. Okey. Sajalah tanya kan, kadang-kadang pengalaman kita tengok. Betul. Assalamualaikum. Salam, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Janita. Okey, baik Ustazah, soalan saya kan. Amalan yang tidak terkait dengan Rasulullah dan adat dah. Contoh amalan yang berkaitan dengan sains. Contohlah kan, ada yang saya tengok lah kan, macam lah ni, macam contoh bulan mengambang kan.
waktu bulan mengambang ni depa macam depa kata ambil ayak tadah kat luar, nak bulan mengambang tu dia akan menyerap energi yang kuat lah daripada bulan mengambang ni. Ketika bulan mengambang ni bila kita tengok cara depa tu, depa kata ni kaedah sains. Dia kata macam energi waktu bulan mengambang tu kuat. Macam contohlah depa bubuh ayak, depa macam cincin, depa benda-benda yang depa nak tarik energi tu. Yang ni depa kata ikut sains lah kan. Yang tu nak tanya Ustazah lah. yang tak terkait dengan adat dengan Rasulullah ni kan. Itu soalan pertama saya. Soalan yang kedua ni perkataan syubahah dengan syubahat tu Ustazah, penggunaan dia. Dua tu. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey, baik. Terima kasih. Tentang soalan yang pertama itu, nak tarik energi dengan menggunakan ayat pada bulan mengambang. Ianya macam kita nampak sekali imbas dia bersifat khurafat. Dia bersifat khurafat. Sedangkan banyak lagi perkara nak tarik energi baca Al-Quran, letak ayat di sebelah, kan? Baca Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran tu boleh masuk dalam ayat, menghasilkan tenaga yang amat kuat. Kita boleh minum, kan? Tapi bila sains yang mengajar sedemikian, wallahu a'lam, sebenarnya ianya lebih bersifat kepada khurafat. Dan khurafat itu adalah sesat. Tak boleh. Khurafat itu adalah sesat. Tapi kalau kata dari segi faktor sains yang membolehkan, wallahu a'lam, saya tak berapa pandai. Dalam bab ni saya tak berani nak bagi hukum, Mohon maaf Janita. Okey, berkenaan dengan syubahah dan syubahat. Kedua-duanya adalah istilah yang sama. Sama makna dia pada lughah. Cuma syubahah itu adalah mufrad. Satu. Syubahat itu adalah jamak. Dia ada jamak taksir di belakang tu. Beza dia syubahah, dia diakhiri dengan ta marbutah. Dan syubahat, dia diakhiri dengan ta maftuhah. Maka sebutannya berbeza, maksudnya sama. Syubahah, satu perkara yang syubahat. Syubahat, iaitu banyak-banyak perkara yang syubahat. Itu saja beza dia. Maksud dia tetap sama, cuma diakhiri dengan ta marbutah ataupun ta maftuhah. Maaf Janita, saya tak mampu nak jawab pada soalan pertama tu tadi. Cuma saya boleh bagi tahu, ianya lebih berbau kepada khurafat. Baik Ustazah. Tapi memang kata apa, mutakhirin ni memang banyak Ustazah yang kata alasan dia mengikut sains. Saya tengok kan banyak-banyak sangat. Ya ke? Lebih banyak mengaji terdedah dengan sains ni daripada kata adat daripada sains pula. Baik Ustazah kan. Terima kasih Janita atas perkongsian. Atas penjelasan Ustazah. Ni fitnah dalam beragama kan. Agama kita tak ajak pun buat pada bulan kan. Agama kita ajak kita baca Al-Quran, kita mengaji ilmu ni, kita dah belajar ilmu ni, kita boleh aja letak ayat kopi ke sebelah, dia boleh tarik energi tu. Kita lepas tu kita minum, kita dapat ilmu masuk dalam diri kita, kita dapat satu tenaga yang luar biasa untuk lebih bersemangat menuntut ilmu. Itu ada. Yang tu ada. Pihak yang bulan ni saya pertama kali dengar Janita terima kasih atas perkongsian. Banyak lagi Ustazah, saya pun saja tapi bila kita mengaji ni, bila kita tengok satu benda yang nampak pelik ni, kita rasa macam pelik lah kan, tak boleh terima lah kan. Betul, Alhamdulillah. Kita tengok lah terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Ustazah. Ya saya. Pasal apa tadi matahari kan yang letak air apa semua kan. Tapi kalau kita tengok sains, matahari tu memang sudah bagi tenaga pada kita. Jadi tak tahu macam Janita cakap, dia punya tanah ataupun pada pengalamannya yang bubuh cincin, bubuh apa tu, tak tahu lah pula macam mana tanda magnet tu. Waktu bulan mengambang. Waktu bulan mengambang Kak Jana, soalan saya tadi. Ni dia ada ilmu tarik energi sajalah saya doktor tengok kan. Tapi dia ada campur juga dengan Al-Quran apa semua kan. Tapi nampak pelik kat situ lah. Jalan benda baru kan.
Ya, betul. Bagi saya benda baru. Saya baru pertama kali, no? Ya. Pertama kali dengar, no? Okey, minta Allah, maaf mungkin Ustazah. ada penjelaran. Ya, Minta maaf nak tanya, silakan. Ya. nak sambung Ya, ni lah yang Okey, Janita terima tanya kasih. tu. Maaf ganggu Saya sikit. pun bisa dengar juga macam ni. Lepas tu ada seorang agamawan yang hebat jugalah. Dia ada kata Al-Quran dan sains ni tak boleh dipisahkan. Betul ke macam tu? Dia kata maknanya Betul. apa yang ada dalam Al-Quran tu terdapat dalam sains dan kita kena ikut macam tu. Jadi macam yang Janita kata tu, macam seolah-olah dia tu macam nak suruh kita ikut apa yang sains kata juga. Yang tu lah. Betul. Yang tu betul. Memang Al-Quran dengan sains tak dapat dipisahkan. Cukup dekat sebab apa? Apa yang diambil di dalam Al-Quran itulah yang dijadikan sains. Sains ni dia sebenarnya dia cedok daripada Al-Quran. Nah, dia kaji pertemuan, tengok keputusan dah ada dalam Al-Quran. Nah, manusia nak buat pandai-pandai sendiri, akhirnya jumpa dalam Al-Quran dah bagi tahu dah. Sains baru duk kaji. Memang Al-Quran dan sains itu tak dapat dipisahkan. Cuma pembawakan orangnya saja yang menyebabkan kadang-kadang perbuatan itu menjadi khurafat. Wallahualam. Subhanallah, hujan kembali lebat. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Kak Kam. Silakan. Ya, Kak Kam. Nak Silakan. tanya Ustazah, yang dikatakan sutera ni yang haram bagi lelaki, adakah semua jenis sutera ataupun sutera yang memang yang pure sutera yang daripada ulat sutera tu? Adakah ulat sutera, sintetik sutera ni diharamkan juga? Okey, baik. Terima kasih, Nah. Yang dinamakan sutera. Apa jenis sutera? Nah, apa jenis sutera adalah haram bagi lelaki. Walaupun dia ada campuran sedikit. Tapi kecualilah kalau si lelaki tu dia kena pakai pakaian sutera, kalau tidak dia sakit kulit yang kronik. Masa tu baru diharuskan dia pakai. Tetapi dikatakan sutera ni apa juga jenis sutera. Nah, yang diisytiharkan sebagai sutera, maka haram untuk lelaki memakainya. Adalah hikmah kenapa Allah Ta'ala haramkan yang demikian. Nanti kita tahu Allah ceritakan kepada kita. Di akhirat nanti kenapakah sutera itu diharamkan bagi lelaki dan emas juga diharamkan. Benda ni benda nyata kata Allah. Benda terang. Aku memang mengharamkan. Allahualam Kak Kam. Wah, terima kasih Ustazah. Ya, Sama-sama kasih. Assalamualaikum. Ustazah, satu lagi soalan Ustazah. Nak teringat tadi lupa. Ustazah, kalau kita dah terbanyak dah duk makan benda-benda yang syubhat ni kan, yang banyak kan. Kan daripada dulu lah kan. Jadi macam mana kita nak buat penyucian lah Ustazah kan. Nak menyucikan balik lah yang lama-lama tu. Yang tu soalan saya Ustazah. Okey, terima kasih Janita. Kita macam ni lah. Macam cerita Imam Ibn Hajar tadi lah. Dia kata dia dah makan lama dah. Dia dah lama dah makan. Macam mana dia nak buat? Nak korek balik tak boleh. Benda tu dah lama. Dah membesar dah pun. Apa yang patut kita buat? Bertaubat lah. Allah Ta'ala itu maha menerima taubat. Di atas segala dosa yang kita lakukan. Mohonlah keampunan pada Allah. Ceritalah pada Allah. Maka insya Allah Ta'ala itu maha pengampun. Bersangka baik. Apabila setiap kali kita bertaubat, Allah mendengar, Allah sedang mengampunkan. InsyaAllah Janita, yang tu saja yang boleh kita lakukan. Mohon keampunan pada Allah. Berbanyak-banyak taubatan nasuha. Okey. Nak tanya satu kita. Nak tanya. Kalau kata contoh kan, ada orang bagi kat kita lah satu pemberian lah. Contoh kopi lah. Kopi tu kita tak perasan kan. Dia tengok ada tulisan Cina. Tapi dia ada cok halal. Tapi kita ada perasaan syubhah kat kita lah. Kita rasa ragu-ragu kan. Walaupun dia dah ada cok halal. Kita rasa tak boleh nak nak minum kan. Kalau kita bagi ke orang lain pula macam mana Ustazah? Okey. Kita ragu-ragu tapi kita nak bagi ke orang lain. Okey, baik. Kat orang Islam lah, kat orang Islam. Nak bagi ke orang Islam juga. Okey, baik. Kita ni sebenarnya tulisan Cina tu, dia bukan melambangkan tak halal. Cina ni sungguh pun Cina, tapi dia Muslim kan? Sebab bukan semua Melayu tu Muslim. Okey, tetapi hati ni rasa cuak.
hati rasa was-was. Nak minum, nak telan pun rasa tak lepas. Maka ketika ini lebih baik kita bagi kepada orang lain. Kalau bagi jangan habaq, aku rasa macam tak lepas makan lah. Jangan habaq. Nah, sebab benda tu kita tak pasti halal dah haram dia. Kita lah ada was-was. Kerana kata Rasulullah SAW, was-was itu daripada syaitan. Maka datangnya was-was itu di dalam diri kamu adalah untuk mengganggu amal ibadah kamu. Ketika ni boleh kalau kita nak bagi kat orang lain. Sebab hati kita tak boleh terima minuman tersebut. Maka boleh kita bagi dekat orang lain. Ya? Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Maaf Ustazah banyak soalan. Okay, no? Kalau dia ni tak clear, saya tak apa dengar. Suara-suara orang dah berhujan lebat tu. Okay, baik. Saya sudah dulu, saya mohon ampun dan maaf atas kelemahan diri saya, kekurangan dan kecacatan saya. Yang baik itu Allah punya, yang lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa rizqan halalan thayyiba wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ij'alna minan najihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.